Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Syahrom, saya daripada Kumpulan Titans. Hari ini saya akan buat satu video pembentangan bagi subjek falsafah dan isu semasa oleh Dr. Amin Daniel Pasir bagi tajuk kumpulan kami iaitu cabaran pasca moden dalam melahirkan insan seimbang. Baiklah, falsafah pasca moden ini adalah berunsur ekstrim dan bebas dan ianya mula menular pada abad ke-21, terutamanya di negara barat. Dalam falsafah ini, ia menekankan unsur ilmu, budaya dan amalan yang bercanggah dengan amalan Islam. Pemodenan tanpa ilmu akhirat, itulah falsafah pasca moden yang bersifat radikal dan bebas dan hanya mengikut hawa nafsu semata-mata tanpa bimbingan Al-Quran dan juga akal fikiran. Ianya juga menolak nilai moral dan adab dalam kehidupan seseorang dan ini akan menyebabkan runtuhnya nilai agama dan akan mengganggu keharmonian masyarakat. Krisis fahaman pasca moden abad ke-21 iaitu penyebaran fahaman etis Muslim oleh ahli Rizi di Barat. Beliau mencabar kebebasan untuk beragama oleh individu dan ianya mencabar kesucian agama Islam. Selain itu, etis Muslim juga berkata mereka tidak percaya unsur syurga dan neraka. Mereka berkata manusia ada hak untuk memilih iaitu konsep free will dan ini akan mencemarkan imej Islam dan mampu menyebabkan seseorang itu tersesat daripada jalan yang benar. Fahaman pasca moden ini mampu menghilangkan nilai insan yang bertamadun dan juga berakhlak mulia iaitu bermoral. Dan apabila tiada bimbingan agama yang benar, ia akan menyebabkan manusia itu sesat dan melakukan banyak perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah SWT. Disebabkan itu, manusia memerlukan panduan daripada Al-Quran dan wahyu untuk menjadi insan yang seimbang. Baiklah, saya akan serahkan pembentangan seterusnya kepada kawan saya untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai falsafah moden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulkifli akan membentangkan punca tercetusnya fahaman pasca moden. Yang pertama, pendedahan ilmu tiada unsur agama iaitu kehilangan nilai insan yang bertamadun dan beramal soleh kepada agama. Pemahaman ke atas postmodern yang memegang ke atas prinsip tiada kebenaran, tiada realiti, hanya imej yang dilakonkan dan diperlihatkan, ketiadaan makna, penggadaan dan kepelbagaian dalam pelbagai aspek kehidupan. Tidak ada dominasi satu subjek atas apa-apa sebab ke atas subjek yang lain dan keraguan dan ketidakpastian total. Asas pemahaman pasca moden ialah pembuangan adat dan norma menjadi gaya hidup yang ringkas. Pemikiran tidak ditunjangi oleh norma agama, adat budaya dan juga fahaman politik. Secara tegasnya ia merupakan penolakan secara prinsip agama dan juga moral secara total. Yang kedua adalah sumber kesenian. Wujudnya pengaruh barat yang radikal dan mengikut hawa nafsu dan telah mencampur adukkan budaya dan juga seni. Ahli-ahli pasca moden ini cuba mempermainkan dengan mencampur adukkan berbagai elemen tradisi dengan elemen-elemen moderniti. Contohnya, sebuah bangunan yang mencampur adukkan berbagai tradisi seni bina dengan bentuk seni moden dalam bangunan tersebut. Dan yang ketiga iaitu penerokaan ilmu. Kegagahan meneroka alam untuk kepuasan diri sendiri tanpa memikirkan kesan kepada makhluk lain. Pemikiran postmodern mengatakan tidak ada ultimate reality yang membuatkan manusia melihat apa yang diingini mereka mengikut keadaan mereka dalam masa dan tempat dan latar belakang budaya dan juga sejarah. Teori saintifik yang berkait dengan huru-hara dan kompleks menyebabkan manusia hilang asas kawalan dan juga kepastian. Sekian itu daripada saya serahkan pembentangan seterusnya kepada kawan saya. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hanif. Saya ingin menerangkan kesan fahaman pasca moden iaitu dari segi nilai manusia dan alam sekeliling. Dari segi nilai manusia, kewujudan Tuhan turut dipertikaikan oleh manusia yang gairah meneroka alam sains dengan mencari kepuasan diri tanpa mempedulikan kesan sebaliknya kepada makhluk lain. Dan kedua, dari segi aspek alam sekeliling, hilangnya garis sempadan antara kesenian dan kehidupan seharian
serta runtuhnya sistem hierarki dalam masyarakat elit dan golongan budaya popular dengan wujud pelbagai gaya artistik dan citarasa sehingga berlakunya percampuran nilai pada kesan daripada pasca moden yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang langkah mengatasi pemikiran pasca modernisme. Okey, yang pertama adalah kita akan mengadakan forum, seminar atau kuliah di masjid dan universiti secara kerap untuk menerangkan kesesatan ideologi ini. Yang kedua adalah memperkukuhkan akidah umat Islam sejak daripada bangku sekolah lagi agar tidak mudah terpengaruh dengan dayah fahaman pasca modernisme. Okay, yang ketiga adalah memperbagaikan program TV atau media sosial untuk menerangkan tentang bahaya fahaman pasca modernisme. Yang terakhir adalah menguatkuasakan undang-undang syariah untuk menghukum pembawa ajaran salah di sisi syarak. Okay, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tajuk mengenai cadangan untuk memupuk falsafah yang membina keseimbangan insan. Cadangan pertama adalah apabila falsafah itu sendiri dikeluarkan oleh tokoh barat dahulu yang boleh menyebabkan masalah keseimbangan insan. Sebagai umat Islam, kita hendaklah berpandukan kepada dua sumber yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad, iaitu Al-Quran dan Hadis sebagai panduan kehidupan harian kita. Cadangan kedua pula adalah menghayati budaya kita sendiri, iaitu budaya Islam dan Melayu untuk mengelakkan fahaman barat yang boleh menyebabkan Islam liberal. Cadangan ketiga adalah memupuk sifat mencintakan ilmu kerana daripada pengetahuan akan lahirnya keyakinan. Menurut Imam Ghazali, beliau menekankan bahawa kepentingan ilmu itu adalah makrifat ilmu yang boleh menimbulkan rasa cinta apabila wujudnya keyakinan dalam menuntut ilmu. Sebagai konklusi, fahaman pasca moden ini adalah bertentangan dengan syarak Islam. Ini adalah kerana fahaman ini berfikiran bebas tanpa batas dan mampu menyesatkan seseorang daripada jalan yang benar. Seterusnya, konsep fahaman pasca moden ini adalah berunsur ekstrim kerana ianya mempunyai penghayatan tanpa nilai agama sebagai panduan hidup seseorang. Apabila manusia itu tiada panduan daripada Al-Quran dan Wahyu, ia akan menyebabkan seseorang itu akan melakukan segala jenis kemungkaran dan akan menyebabkan huru-hara dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga adalah menghayati ajaran Islam. Seseorang itu harusnya mendalami dan mengamalkan ilmu syariat Islam dalam kehidupan seharian. Jika kita tidak mendalami ilmu agama kita, maka terpesonglah kita daripada jalan yang sebenar. Yang keempat adalah menggunakan akal dan juga iman. Setiap insan haruslah menghargai penerokaan ilmu dan akal, berpandukan iman yang teguh dengan akidah Islamiah. Sebagai umat Islam ataupun orang Islam, dalam penerokaan ilmu kita harus berteraskan dengan agama. Tanpa agama, siapalah kita? Terpesonglah akidah kita. Apa-apa yang kita ingin lakukan, dahulukan agama di dalam apa jua yang kita ingin laksanakan. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada semua kerana sudi mendengar pembentangan kami hari ini. Sebagai penutup, saya menyediakan kata-kata hikmah oleh Ibn Al-Farabi, seorang pemikir Islam dalam buku nukilan beliau iaitu The Political Writings. Dan beliau berkata, untuk menerima sesuatu dengan anggapan semata-mata tanpa menyiasat kebenarannya, ia mampu menutupi dan membutakan serta menyesatkan kehidupan seseorang. Jadi, dalam kehidupan ini kita perlu memikir dengan akal fikiran berpandukan agama. Baiklah, sekian terima kasih. Stay safe. Assalamualaikum.